Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Adlina binti Nur Hisham, bernama metrik 206393. Rakaman saya pada hari ini adalah untuk melakukan resensi buku karya Normaliza Abdul Rahim, iaitu buku multimedia dalam bahasa bab 1 yang berkaitan dengan pekaka bercerita, animasi dan lagu cerita rakyat Melayu. Baiklah, seperti yang kita ketahui, media digital memberi kesan kepada masyarakat dari segi positif dan negatif bergantung kepada cara penggunaannya. Pembaharuan dalam teknologi moden ini telah digunakan dalam penyebaran cerita rakyat. Melalui media digital ini juga, cerita rakyat dapat disebarkan sama ada dari barat ataupun dari timur. Sebagai contoh, negara barat telah menghasilkan filem Frozen, manakala di timur pula, seperti Jepun, terkenal dengan penghasilan filem anime dan manga yang berkait rapat dengan cerita rakyat mereka di negara tersendiri. Normaliza Abdul Rahim ada mengatakan bahawa cerita rakyat Melayu di Malaysia kurang mendapat sambutan yang tinggi kerana aktiviti penyebarannya yang tidak begitu aktif dan hanya lebih kepada bidang penerbitan buku cerita rakyat yang ditulis semula sahaja. Ini menyebabkan rakyatnya kurang berminat. Hal tersebut semakin membimbangkan dan menyebabkan cerita rakyat semakin tenggelam bersama budaya Melayu kerana majoriti cerita rakyat ini mengandungi nilai sosial dan nilai yang berguna dalam pengajaran di kalangan kanak-kanak. Oleh hal yang demikian, adalah sangat wajar sekiranya penerapan pelbagai jenis multimedia seperti animasi dan lagu cerita rakyat diperkenalkan kembali dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kajian tentang cerita rakyat menurut Normaliza Abdul Rahim pada tahun 2014, beliau telah menjelaskan bahawa cerita rakyat Melayu semakin dilupakan akibat daripada masyarakat yang tidak berminat untuk mengetahuinya. Namun begitu, terdapat perspektif yang berbeza dalam kajian beliau kerana media digital dikatakan boleh meninggalkan perangsang yang positif melalui lagu cerita rakyat Melayu yang disipta. Setiap lagu rakyat Melayu dilihat dapat meninggalkan nilai yang dapat dijadikan pengajaran apabila didengari serta difahami maksud yang ingin disampaikan kepada kanak-kanak di sekolah melalui teknologi terkini. Bagi menyokong pernyataan tersebut, Normaliza Abdul Rahim telah mengkaji lirik lagu Cendrawasih atau Pipit yang baik hati dan mendapati bahawa terdapat nilai murni dalam lagu tersebut. Misalnya, seekor burung pipit yang bertanggungjawab menjaga anak burung cendrawasih sehingga burung itu dapat terbang kembali. Pada masa yang sama, bahasa yang digunakan dalam lirik lagu cendrawasih tersebut adalah mudah difahami kerana nilai baik hati yang terkandung dalam lagu cerita rakyat Melayu tersebut. Seterusnya, kajian tentang animasi cerita rakyat turut dilakukan oleh beberapa pengkaji, misalnya Normaliza Abdul Rahim, Awang Azaman Awang dan Nik Rafidani Muhammad Effendi pada tahun 2018 telah membincangkan tentang integrasi nilai dan budaya dalam 10 animasi cerita rakyat daripada pekaka bercerita yang telah dikaji dengan menggunakan 16 nilai yang disarankan oleh falsafah pendidikan negara. Dengan ini, cerita rakyat sangat wajar untuk disebar meluas kepada pelajar sama ada di kalangan sekolah menengah atau rendah di Malaysia kerana nilai yang terkandung dalam animasi cerita rakyat ini meninggalkan kesan yang positif terhadap kanak-kanak di sekolah tersebut. Malah, nilai budaya dalam animasi tersebut juga adalah jelas dan mudah difahami. Nilai yang terkandung dalam cerita rakyat dapat memberikan kefahaman yang tinggi terhadap kehidupan masyarakat zaman dahulu dan diikuti oleh masyarakat pada zaman sekarang. Kajian yang daripada Muhammad Firdaus Cik Yaakob dan Normaliza Abdul Rahim pada tahun 2016 telah berfokuskan kepada nilai baik hati dalam cerita rakyat dengan menggunakan teori pengkaedahan Melayu. Keputusannya menunjukkan bahawa nilai murni baik hati ini merupakan nilai yang berkesan dalam kalangan pelajar di sekolah. Tambahan pula, cerita rakyat ini dapat memberikan moral yang positif dan nilai murni dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa kanak-kanak ini telah jelas dan faham akan nilai yang harus diikuti dan mempunyai kesan yang baik kepada kehidupan seharian mereka di rumah maupun di sekolah. Oleh itu, kajian yang ini berfokuskan kepada dua objektif, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti kategori dan jenis cerita rakyat dan yang kedua adalah menganalisis andaian
Animasi dan lagu cerita rakyat Pekaka Bercerita ini di kalangan pelajar sekolah rendah di Malaysia. Persepsi pelajar terhadap animasi dan lagu cerita rakyat berdasarkan objektif pertama, iaitu mengenal pasti kategori dan jenis cerita rakyat. Animasi dan lagu cerita rakyat merupakan multimedia yang digunakan dalam kajian ini. Kategori animasi dan lagu cerita rakyat telah dibahagikan kepada 5 bahagian cerita, iaitu cerita manusia, cerita binatang, cerita manusia dan binatang, cerita pokok dan cerita tumbuhan. Jenis animasi dan lagu cerita rakyat ini dibahagikan kepada cerita binatang, legenda, penglipu lara, mitos dan dongeng. Jadinya, data yang diperolehi daripada kajian ini akan ditunjukkan dalam bentuk peratus. Data kajian ini disokong dengan temu bual bersama pelajar sekolah rendah, manakala subjek kajian terdiri daripada 10 pelajar lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun di sekolah rendah di Selangor, dan pelajar tersebut telah dipilih secara rawak. Dalam kajian ini, mereka telah didedahkan dengan aplikasi dalam talian animasi Pekaka Bercerita selama 4 minggu. Selepas itu, mereka akan diberikan peluang untuk memberikan pendapat tentang persepsi mereka terhadap cerita, animasi dan lagu serta nilai. Jangka masa yang diberikan adalah 20 minit sahaja. Perbualan dan perbincangan pelajar akan dirakam dan dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana. Menurut Normaliza Abdul Rahim mengatakan bahawa terdapat 3 elemen wacana, iaitu kandungan yang menjelaskan tema yang terkandung dalam skrip tersebut, konteks pula dianalisis melalui tata bahasa, latar dan emosi, dan yang terakhir, andaian pula akan dianalisis melalui pendapat, perujukan dan persoalan atau andaian dalam menganalisis ujaran subjek. Pekaka Bercerita ini terdiri daripada 33 animasi dan 33 buah lagu cerita rakyat. Animasi dan lagu cerita rakyat akan diolah dan ditulis semula berpandukan cerita rakyat daripada buku 365 Cerita Rakyat susunan oleh Othman Putih dan Arifin Said pada tahun 2010. Malah, Pekaka Bercerita ini pula ditulis oleh Normaliza Abdul Rahim dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2018. Antara 33 animasi dan lagu cerita rakyat ini adalah Hakim yang Cerdik, Bangau dan Kancil, Bunga Cengkeh, Pokok Nipah, Sungai Duyung dan banyak lagi. Daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat, 8 daripadanya adalah merupakan cerita manusia. Cerita ini pula melibatkan suasana di hutan, kampung ataupun di istana. Penglibatan manusia didapati dapat memberikan pengajaran kepada masyarakat pada zaman dahulu yang mempunyai aktiviti seharian seperti dalam animasi dan lagu cerita rakyat tersebut. Bagi cerita binatang atau haiwan pula terdapat 14 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat. Hal ini jelas menunjukkan bahawa apabila binatang memainkan watak utama, merupakan binatang yang selalu ditemui pada zaman dahulu dan masyarakat ini dapat membayangkan rupa sebenar binatang tersebut. Seterusnya, animasi dan lagu cerita rakyat bagi manusia dan haiwan dapat menarik minat pembaca kerana pada zaman dahulu binatang diandaikan dapat berkata-kata. Justru itu, kedua-dua kategori ini dapat dijadikan cerita rakyat untuk menarik minat pendengar dan cerita dijadikan teladan. 8 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat ini didapati mempunyai cerita sama ada manusia atau binatang sebagai watak utama. Hal ini bermaksud kedua-dua watak ini didapati saling memerlukan antara satu sama lain. Pengajaran yang diperolehi daripada cerita ini kerana mereka ini telah diharapkan untuk hidup dalam harmoni. Yang terakhir, 2 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat merupakan kategori pokok dan bagi yang lain-lain adalah satu sahaja didapati mempunyai jalan cerita yang menarik minat pendengar. Salah satu animasi dan lagu cerita rakyat Pokok Nipah melibatkan majoriti cerita sedih tentang pokok nipah, namun kehadiran manusia didapati sedang memotong daun-daun dan batangnya. Dengan ini dapat memberikan kesan kepada manusia bahawa pokok juga sanggup berkorban demi manusia. Bagi animasi dan lagu cerita kehidupan lain pula dapat memberikan kesan kepada kehidupan manusia pada zaman dahulu. Ujaran mengenai cerita rakyat, animasi dan lagu cerita rakyat dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu cerita binatang, asal usul, penglipu lara, mitos dan dongeng. Pembahagian tersebut melibatkan
14 bersamaan 42% yang terdiri daripada cerita binatang. Hal ini dikatakan sedemikian kerana keseluruhan daripada cerita tersebut melibatkan watak binatang. Hal ini secara tidak langsung membolehkan pembaca, pendengar dan penonton tertarik kerana mereka dapat membayangkan setiap binatang itu memahami bercakap antara satu sama lain. Selanjutnya, sebanyak 14 bersamaan dengan 42% pula adalah cerita jenis asal usul. Sebagai contoh, animasi lagu cerita rakyat Mengapa Gagak Hitam yang didapati menjawab persoalan mengapa burung gagak berwarna hitam ini berbanding dengan burung jenis lain mempunyai warna tersendiri. Hal ini telah diperjelaskan oleh masyarakat pada zaman dahulu di mana kesemua binatang atau haiwan tidak mempunyai warna makan untuk menjadikan cerita ini lebih menarik. Maka masyarakat telah mencipta cerita yang masuk akal dan masyarakat pada zaman itu dapat menerimanya dengan baik. Oleh itu, jalan cerita yang menarik dan masuk akal akan dapat diterima oleh masyarakat pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Selain daripada itu, cerita Penglipur Lara pula adalah berkenaan dengan keindahan, fantasi dan menawan. Sebanyak 9 bersamaan dengan 27% daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat ini didapati mempunyai jenis cerita yang melibatkan suasana di istana, raja dan puteri. Contohnya, suasana istana seperti fantasi dianggap secara untuk pendengar, pembaca dan penonton agar dapat membayangkan suasana yang nyaman dan kaya. Cerita fantasi ini juga dapat diterima sebagai satu pengajaran, malah sebagai satu angan-angan dalam kalangan anak muda yang menginginkan suasana yang indah seperti di istana. Terakhir, bagi cerita mitos dan dongeng pula adalah sebanyak 5 bersamaan dengan 15% bagi cerita mitos, manakala 100% bagi cerita dongeng daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat. Cerita mitos ini pula adalah cerita yang tidak benar dan direka atau diada-adakan bagi tujuan hiburan. Sebagai contoh, cerita Sungai Duyung diceritakan seolah-olah pada zaman dahulu ikan duyung ini telah wujud dan manusia dapat melihatnya. Golongan saintis turut mengatakan bahawa semua itu hanyalah mitos kerana ikan duyung tidak pernah wujud. Walau bagaimanapun, kesemua animasi dan lagu cerita rakyat ini ialah cerita dongeng kerana hanya dianggap sebagai hiburan semata-mata. Namun, perkara yang penting, cerita ini adalah dianggap dapat memberikan pengajaran kerana majoritinya mempunyai nilai baik hati dan berhemah. Persepsi pelajar terhadap animasi dan lagu cerita rakyat berdasarkan objektif pertama iaitu mengenal pasti kategori dan jenis cerita rakyat. Animasi dan lagu cerita rakyat ini merupakan multimedia yang digunakan dalam kajian ini. Kategori animasi dan lagu cerita rakyat ini telah dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu cerita manusia, cerita binatang, cerita manusia dan binatang, cerita pokok atau cerita tumbuhan. Jenis animasi dan lagu cerita rakyat dibahagikan kepada cerita binatang, legenda, penglipur lara, mitos dan dongeng. Jadi, data yang diperolehi daripada kajian ini akan ditunjukkan dalam bentuk peratusan. Data kajian ini pula disokong dengan temu bual bersama pelajar sekolah rendah, manakala subjek kajian terdiri daripada 10 pelajar lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun di sekolah rendah di Selangor dan pelajar tersebut telah dipilih secara rawak. Dalam kajian ini, mereka akan didedahkan dengan aplikasi dalam talian animasi Perkara Bercerita selama 4 minggu. Selepas itu, mereka akan diberikan peluang untuk memberikan pendapat tentang persepsi mereka terhadap cerita, animasi dan lagu serta nilai. Jangka masa yang diberikan adalah 20 minit sahaja. Perbualan dan perbincangan pelajar direkam dan dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana. Menurut Normaliza Abdul Rahim mengatakan terdapat 3 elemen wacana iaitu kandungan yang menjelaskan tema yang terkandung dalam skrip tersebut. Konteks pula dianalisis melalui tata bahasa, latar dan emosi. Yang terakhir, andaian akan dianalisis melalui pendapat, perujukan dan persoalan atau andaian dalam menganalisis ujaran subjek. Kesimpulannya, keputusan daripada kajian yang dilakukan ini menunjukkan bahawa setiap kategori dan jenis animasi lagu cerita rakyat ini tertumpu kepada cerita binatang. Hal ini bermaksud ianya telah disokong dengan pandangan dan persepsi pelajar terhadap kategori dan jenis cerita rakyat yang mereka gemari.
Akhir sekali, dapat dikatakan bahawa kajian ini juga dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mengambil kira cerita rakyat ini sebagai bahan bacaan wajib dalam kalangan pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah. Pihak sekolah juga perlulah memainkan peranan dalam melakukan pelbagai aktiviti dalam menyebarkan dan memberi kesedaran tentang kewujudan cerita rakyat dalam kalangan pelajar sekolah. Sebagai contoh, aktiviti pertandingan drama, nyanyian, kuis dan aktiviti apa sahaja dapat mencetuskan semangat pelajar dalam mendalami cerita rakyat. Walau bagaimanapun, nilai sosial juga boleh diterapkan dalam kalangan pelajar sekolah dengan membincangkan nilai tersebut secara kumpulan kecil atau berdua atau juga secara individu. Hal ini kerana nilai sosial yang terkandung dapat difahami dengan mudah oleh pelajar-pelajar. Oleh itu, ibu bapa dan pelajar digalakkan untuk mendengar dan mencontohi animasi dan lagu cerita rakyat supaya mereka boleh memahami budaya nenek moyang mereka dan mengambilnya sebagai pengajaran dalam mengharungi kehidupan seharian.